Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Minta maaf pagi tadi kita tidak sempat berkongsi dalam hayati Quran kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada beberapa urusan yang perlu diselesaikan. Lalu kita bertemu pada program Bidayatul Hidayah pada jam 10 pagi ini untuk kita sambung pembicaraan daripada karangan Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita bermula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan saya nampak ramai yang berada di ruang komen. Kak Khatijah, Kamizah, Ummi Iyang, Zahara Alias, Nurul Hidayat dan juga ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Lalu mohon dia sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Ahlan Elvira, Galik Spread, Zahara Alias, Ruzia Ma'aruf, Jamilah Hamzah dan juga sahabat-sahabat yang lain. Mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Tak rakan-rakan yang lain, kita sedang membicarakan tajuk yang sangat penting. Itulah Imam Ghazali membawakan cara meninggalkan maksiat batin dan menceritakan tentang maksiat batin hati. Walaupun ada banyak sifat-sifatnya, kata Imam Ghazali beliau nak fokuskan kepada 3. Itulah hasad, dan yang keduanya adalah riak, dan yang ketiganya adalah ujub. Dan bagaimana kita telah belajar bahawa sifat-sifat ini sebenarnya ada juga walaupun seseorang itu belajar ilmu agama, bahkan mengajar sekalipun. Ianya adalah sifat yang ada pada manusia, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk membersihkan dia. Lalu bagaimanakah kita nak meninggalkan hasad? Sebab itu kita dah tiba pada muka surat 128. Mohon je sebaik sahabat untuk catat di ruang komen muka surat 128. Muka surat 128 tajuknya adalah cara meninggalkan hasad. Cara meninggalkan hasad. Sebelum daripada kita masuk pada cara nak meninggalkan hasad, Imam Ghazali membawakan sepotong hadis riwayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikat." 3 sifat ini adalah sifat yang membinasakan. Ada 3 sifat yang dapat membinasakan manusia. Yang pertama, sabda Nabi, syuhum muta', sifat bakhil yang dipatuhi. Yang kedua, i'jabul mar'i bi wa hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Dan yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsih, dan seseorang yang merasa bangga, merasa ujub dengan dirinya sendiri. Mengulas lebih lanjut tegak tentang hadis ini, kata Imam Ghazali, pertama, cara meninggalkan sifat hasad. Bagaimanakah kita nak meninggalkan sifat hasad? Kata Imam Ghazali, sifat hasad ini hakikatnya adalah pecahan daripada sifat bakhil. Bagaimana daripada bakhil boleh menjadi hasad? Tetapi kata Imam Ghazali, hakikatnya hasad lahir daripada bakhil, lahir daripada kedekut yang luar biasa yang ada pada manusia. Lalu beliau terangkan, lalu ini poin pertama, hasad adalah cabang ataupun lahir daripada sifat bakhil.
Kerana orang yang bakhil, hakikatnya siapakah orang yang bakhil? Kata Imam Ghazali, orang yang tidak mahu memberikan sesuatu yang ada di tangannya kepada orang lain, itu bakhil. Siapakah orang bakhil? Dia ada sesuatu, dia tak nak bagi pada orang lain. Dia tak nak bagi pada orang lain. Sama ada ianya berupa harta ataupun berupa apa jua, dia ada sesuatu, dia tak nak bagi. Ataupun berbentuk kemahiran, dia tak nak bagi. Ataupun berbentuk ilmu, dia ada ilmu tapi dia tak nak bagi. Maka apakah bakhil? Kata Imam Ghazali, orang tu dia ada sesuatu dan dia tak nak bagi kepada orang lain. Dan syahih yang ada dalam riwayat ini, kalau kita nampak sabda Nabi, thalathum muhlikat syuhun, Nabi tak sebut bukhlun, Nabi sebut syuhun. Perkataan syahih yang Nabi guna untuk bakhil dalam hadis ini, kata Imam Ghazali, terjemahannya bersangatan bakhil. Orang yang bakhil teruk, dia sangat-sangat bakhil, adalah orang yang tidak mahu melihat kurnia Allah atau perbendaharaan Allah yang sebenarnya bukan perbendaharaannya tercurah kepada sesiapa sahaja daripada hamba Allah. Lalu orang yang bakhil dalam bahasa Arab maksudnya dia tak nak beri apa yang dia ada pada orang lain. Itu bakhil. Tetapi ini lagi tinggi daripada bakhil. Dia bapa bakhil. Dia adalah dipanggil lagi teruk bakhil, yang dipanggil dalam bahasa Arab syuh, ataupun dia punya perkataannya syahih, shin ha ya ha. Memberi makna orang tu tersangat bakhil sampai bukan setakat benda yang dia ada dia tak nak bagi, tetapi nikmat milik Allah, kurniaan milik Allah, dia tak nak tengok nikmat itu ada pada orang lain. Orang tu macam mana boleh ada harta, dia tak nak tengok. Itu dia punya teruknya sikap buruk bakhil dia. Dia sendiri tak nak bagi harta dia, satu, itu bakhil. Tetapi Allah punya nikmat, dia tak nak nampak nikmat itu pada orang lain. Lalu contohnya bahagia, contohnya kaya, contohnya pangkat jawatan takhta, dia tak nak. Apa pun nikmat, dia tak nak ada nikmat itu pada orang lain. Ini ekstra bakhil dipanggil. Bukhlun maksudnya dia punya, dia tak nak bagi orang. Tetapi syahih adalah Allah punya, dia tak nak nampak pada orang. Allah punya nikmat. Sebab itu kata Imam Ghazali, maka syahih ini lebih jahat daripada bakhil, lebih teruk penyakit ini daripada bakhil. Dan ini memang realiti. Ada sebahagian orang yang ada sifat ini memang realiti. Dia tak boleh tengok orang tu senang, dia tak boleh tengok orang tu ada nikmat, dia tak boleh tengok orang itu ada kelebihan kurniaan Allah. Dan orang hasad pula, siapa pula orang hasad? Kita dah belajar bakhil itu apa, kita dah belajar syahih bersangatan bakhil tu apa. Kata Imam Ghazali menceritakan tentang hasad. Hasad ialah orang yang merasa keberatan bahawa Allah mencurahkan nikmat dan kurniaan kepada salah seorang di antara hamba, sama ada nikmat itu berbentuk ilmu, harta, kecintaan manusia, atau apa sahaja habuan pemberian yang diberikan Allah kepada hambanya. Lalu dia tak boleh tengok. Lalu kita boleh nampak. Sebab itu kata Imam Ghazali, hasad dia lahir daripada bakhil. Dia bermula bakhil. Kemudian daripada bakhil, dia menjadi syahih. Dia lagi teruk. Dia tak boleh tengok orang lain ada nikmat tu. Kemudian bila syahih ni bersangatan bakhil, ataupun syahih ini tak dijaga, dia akan menjadi hasad. Hasad pula bagaimana? Dia tak boleh tengok satu. Dan masalah dia lagi teruk adalah dia nak menghilangkan nikmat itu daripada orang lain. Itu hasad. Dia sangat-sangat teruk. Dahlah dia tak nak tengok nikmat itu ada pada orang lain, padahal nikmat tu milik Allah. Bukan dia bagi pun. Bukan dia bagi. Lalu nikmat milik Allah tu dia tak nak tengok pada orang lain, itu adalah syahih. Tapi bila dia nakkan nikmat itu hilang daripada orang lain, itu teruk. Itu adalah hasad. Dia nak menghilangkan nikmat. Padahal itu ketentuan Allah. Itu adalah pemberian Allah. Tetapi dia nak hilangkan. Dan kata Imam Ghazali, ini susah. Sebab nikmat itu pelbagai. Ada berbentuk ilmu. Ada berbentuk manusia suka dengan orang tu. Ada yang berbentuk harta. Sebab itu kata Imam Ghazali muka surat 129, dan orang yang hasad ini bercita-cita kalau boleh nikmat Allah itu hilang daripada orang lain, walaupun dia tidak mendapat apa-apa keuntungan daripada hilangnya nikmat tersebut.
Walaupun dia tak dapat, dia tak kisah. Walaupun dia tak dapat. Assalamualaikum Aisyah. Mau bangun Aisyah. Oh, sini Aisyah, sini. Kenapa Aisyah? Senyum. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lalu ini 3 peringkat. Sebab itu kata Imam Ghazali, ini bermula daripada bakhil. Kita ringkaskan balik. Apakah itu bakhil? Benda yang dia miliki, dia tak nak bagi pada orang lain. Lagi teruk daripada itu, bila tak dirawat syahih. Benda yang kurniaan Allah, dia tak nak benda itu Allah bagi pada orang lain. Lagi teruk daripada itu, bila tidak diperbaiki hasad, dia nakkan nikmat itu hilang daripada orang itu walaupun dia tak dapat apa-apa. Dan ini sangat berbahaya. Dah nak pergi main okey. Okey. Lalu ini masalah yang sangat teruk kata Imam Ghazali. Dia tak boleh tengok orang tu dipuji. Dia tak boleh tengok orang tu bahagia. Dia tak boleh tengok orang itu ada ilmu. Apatah lagi harta. Dia tak boleh tengok. Dan ini sebenarnya masalah yang ada pada orang yang hasad. Kata Imam Ghazali, walaupun dia tak dapat apa-apa daripada hilangnya nikmat orang tu, tapi dia nak macam tu. Yang penting nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Sebab itu kata Imam Ghazali, maka sifat hasad adalah kejahatan yang luar biasa. Dia ni sangat teruk. Sepatutnya orang beriman kena suka untuk orang beriman yang lain apa yang dia suka untuk dirinya. Tetapi tidak, dia nak nikmat itu hilang. Dia nak nikmat itu hilang. Sebab itu Nabi beri amaran yang sangat tegas. Sabda Nabi SAW, Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad akan memakan, akan menghilangkan pahala manusia tanpa disedar, seperti mana cepatnya api memamah kayu bakar. Lalu macam mana bila ada kayu bakar, kena api je, terus terbakar. Lagi cepat daripada itu, umpama itu adalah orang yang pada waktu itu dia ada hasad, dia buatlah amalan baik macam mana sekalipun, amalan baiknya akan hilang, dimakan oleh kejahatan hasad dia. Adakah sahabat-sahabat faham? Kalaulah faham ataupun jelas, mohon komen jelas. 3 peringkat yang Imam Ghazali terangkan, beliau nak syarahkan perkataan bahawa hasad lahir daripada bakhil. Kalaulah jelas, mohon komen jelas supaya kita boleh teruskan. Ahlan-ahlan kepada sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu, sebab itu kita nampak Islam mendidik kita untuk banyak memberi, banyak bersedekah, banyak pada waktu itu untuk bersihkan hati kita daripada sifat bakhil, kerana ianya permulaan kepada sifat yang lebih teruk daripada itu. Okey, ramai yang kata jelas. Okey, amin ya rabbal alamin. Kata Imam Ghazali pada pertengahan muka surat 129, dan orang yang hasad ini sebenarnya sentiasa jauh daripada kasih sayang. Mana mungkin dia nak ada kasih sayang? Sebab dia sendiri ada masalah pada waktu itu, menampakkan dirinya lebih baik daripada orang lain. Dia yang sepatutnya lebih banyak nikmat banding orang lain. Dia tak boleh tengok orang lain ada nikmat kurniaan Allah. Lalu dia tak ada sifat kasih sayang. Bila tak ada sifat kasih sayang, iman dia pun masalah. Sebab antara tanda-tanda sempurnanya iman, manusia itu akan mencintai orang lain sama seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Okey. Dan sentiasa berada dalam keadaan seksa di dunia dan akhirat. Imam Ghazali akan terangkan apakah maksud orang hasad, dia terseksa dekat dunia, terseksa dekat akhirat. Kata Imam Ghazali, di dunia ini orang hasad terseksa dengan tekanan perasaan. Kerana bila-bila masa Allah selalu mencurahkan nikmat kepada orang ramai, bahkan mungkin kepada kawan-kawan yang hasad itu mengenali mereka. Lalu bagaimana dia nak kontrol? Allah memang bagi nikmat. Allah bagi nikmat rupa. Allah bagi nikmat harta. Allah bagi nikmat jawatan pangkat takhta. Allah bagi nikmat bahagia. Allah bagi nikmat manusia suka. Lalu macam mana dia nak kontrol? Lalu sebenarnya dia terseksa. Luar dia senyum, tetapi dia terseksa kerana yang dapat nikmat ini kawan-kawan dia, ahli keluarga dia, bahkan mungkin anak dia yang tinggal satu rumah dengan dia. Maka sebenarnya dia terseksa, sangat terseksa.
Kata Imam Ghazali, Allah Subhanahu wa taala sentiasa mencurahkan nikmat ilmu, harta, kedudukan, maka sentiasa pula orang yang hasad itu dalam penyiksaan batin bila dia melihat kemurahan Allah kepada orang lain. Dan dia tak boleh tengok, dia kalau boleh nak nampak dia yang paling bagus. Dia tak nak nikmat itu ada pada orang lain. Kata Imam Ghazali, maka kalaulah tak dirawat, begitulah keadaannya sampai meninggal dunia. Terseksa batin dia. Dia tak boleh tengok orang tu begini, tak boleh tengok orang tu begini. Lalu sebab itu kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, jalan menjadi para hamba, orang yang hasad ni sebelum kena seksa dekat akhirat, dia dah kena seksa kat dunia. Kat akhirat dia pasti kena seksa, tetapi dekat dunia lagi dia sudah terseksa. Manakala di akhirat pula lebih dahsyat lagi, kerana seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat iman. Ini yang saya sebut, seseorang itu tak dikira beriman selama mana dia belum mencintai bagi seluruh kaum muslimin apa-apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Maka iman dia pun tak sempurna. Maka sebab itu pada waktu itu akhiratnya pun akan ada siksaan. Kata Imam Ghazali, bahkan sepatutnya hendaklah dia bersama dengan perasaan seluruh kaum muslimin, baik dalam kesenangan ataupun dalam kesusahan. Kerana orang Islam itu ibarat sebuah bangunan. Bahkan dalam hadis perkongsian maghrib yang kita belajar semalam, sabda Nabi bahawa perumpamaan kasih sayang, tolong menolong, cinta mencintai orang beriman, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaannya Nabi umpamakan seperti badan. Bila ada orang Islam ataupun bila ada anggota tubuh badan yang sakit, seluruh anggota badan akan merasa sakit, bahkan sampai tak boleh tidur malam, bahkan sampai demam. Ini sepatutnya kecintaan, persamaan di antara orang-orang Islam, orang-orang beriman. Maka sebab itu kata Imam Ghazali, di mana bila satu bahagian sepatutnya mengukuhkan bahagian yang lain. Dan umat Islam ini sepatutnya umpama satu tubuh badan. Apabila mana-mana anggota tubuh badan merasa sakit, maka penderitaan itu dirasakan oleh seluruh anggota tubuh badan yang lain. Kata Imam Ghazali, muka surat 130, jadi jika engkau dapati hatimu bukan dalam keadaan yang seperti ini, maksudnya ada sifat hasad dalam hati, maksudnya tak ambil peduli tentang umat Islam, tak ada perasaan untuk mencintai umat Islam, hanya fikir diri sahaja, tak ada perasaan kepada orang lain. Kata Imam Ghazali, maka hendaklah engkau berusaha untuk membersihkan hasad, kerana usahamu dalam menghilangkan penyakit hati ini adalah lebih penting daripada engkau menyibukkan diri mendalami ilmu furu', iaitu ilmu cabang, seperti ilmu fiqh yang dalam bentuk cabang, yang tak berapa penting dan yang ganjil-ganjil, dan lebih baik daripada nak memperdalami masalah-masalah yang ada khilaf di sisi para ulama. Lebih baik daripada nak belajar benda yang kurang penting, bukanlah kita kata tak penting, kurang penting, lebih baik sibukkan diri bersihkan hati. Bagaimana nak bersihkan hati? Kena cuba suka untuk orang lain apa yang kita suka untuk diri kita. Kita pada waktu itu nak suka apa yang terbaik untuk diri kita, cuba untuk suka pada orang lain. Kita pada waktu itu tak nak diri kita lapar, cuba pada waktu itu beri makan pada orang lain. Kita pada waktu itu tak nak rumah tangga kita porak-peranda, cuba suka untuk orang lain, bantu selesaikan masalah orang. Maka inilah cara untuk menghilangkan hasad. Lalu hasad adalah sangat dahsyat, dan ianya adalah siksaan kepada manusia sebenarnya sebelum disiksa di hari akhirat kelak. Yang kedua adalah meninggalkan riak. Kata Imam Ghazali, yang kedua cara meninggalkan riak. Adapun riak, maka itulah yang dinamakan sebagai syirik yang tersembunyi ataupun syirik khafi. Satu di antara dua bahagian syirik. Apakah salah satu di antara dua bahagian syirik? Kita lihat nota kaki yang ke-8. Syirik itu terbahagi kepada dua. Yang pertama syirik khafi, iaitu syirik yang samar, yang tersembunyi, dan itulah riak. Manakala yang kedua adalah syirik jali, iaitu syirik yang jelas, seperti menyembah berhala, mempersekutukan Allah dan juga sebagainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lalu kita mula masuk pasal riak.
Adapun nak lebih detail tentang hasad dan sebagainya, kita boleh rujuk kitab-kitab Imam Ghazali, bahkan kitab-kitab yang lain. Ini adalah ringkasan sebenarnya. Bidayatul Hidayah, permulaan dalam jalan petunjuk. Kata Imam Ghazali, dan yang dimaksudkan dengan riak adalah, apakah itu riak? Maka Imam Ghazali terangkan, engkau mencari sebarang penghargaan di hati manusia, sehingga dengan penghargaan itu engkau dapat mencapai kepangkatan dan kebesaran. Maka ini adalah riak. Apakah riak? Kita nak mencari perhatian manusia, penghargaan manusia, appreciation daripada manusia. Sama ada dengan itu hati kita, kita boleh mendapat kebesaran, kita rasa diri kita besar, ataupun kita dapat sesuatu kedudukan daripada kalangan manusia. Manusia puji kita sebagai contohnya begini-begini. Manusia puji kita sebagai dermawan, sebagai ilmuwan. Maka itu adalah riak. Buat kerana manusia, bukan buat kerana Allah. Kalaulah seseorang itu dia buat kerana Allah, kemudian Allah jadikan manusia dapat tahu, maka itu bukan riak. Ini tujuan asal dia buat memang untuk manusia. Memang untuk manusia. Sama ada al-a'yadzubillah, moga Allah pelihara saya. Tujuan saya mengajar, moga Allah pelihara, jangan begitu, adalah untuk manusia. Supaya manusia pada waktu itu puji, dia ni orang yang berilmu. Al-a'yadzubillah, maka itu adalah riak. Lalu dia buatlah banyak macam mana pun pengorbanan, semuanya adalah tertolak sebab daripada awal dia bukan buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, manakala cinta kepada pangkat dan kedudukan pula termasuk dalam istilah hawa muttaba'. Lalu buat kerana nak mendapat perhatian manusia. Kalau kita tengok hadis yang ada pada muka surat 128, yang pertama tadi syuhum muta', daripada situlah kita sebut bakhil, yang mana daripada situ lahirnya hasad. Lalu macam mana kita nak kaitkan riak kepada hadis tadi? Maka kata Imam Ghazali, sebenarnya kita boleh kaitkan dengan orang yang mana dia nakkan pujian, dia nakkan penghargaan pada waktu itu daripada manusia. Ini boleh termasuk dalam hawan muttaba', nafsu yang dituruti, nafsu yang diikuti, yang ada dalam hadis pada muka surat 128 tadi. Artinya, hawa nafsu yang diperturutkan. Dengan penyakit riak ini, banyak orang yang menjadi binasa. Banyak orang binasa. Sebab amalan dia menjadi rosak. Dia bukan buat kerana Allah. Maka tidak ada yang membinasakan manusia kecuali hanya manusia. Sangat mendalam kata-kata Imam Ghazali. Yang membinasakan manusia adalah kerana manusia. Apa maksud dia? Yang membinasakan kita, amalan kita, adalah kerana kita buat untuk manusia lain. Kita buat disebabkan manusia lain. Lalu itu maksud yang membinasakan manusia adalah manusia. Seandainya manusia mahu memikirkan hakikat perbuatan mereka, tentu mereka tahu bahawa kebanyakan ilmu yang mereka cari, apatah lagi adat yang mereka lakukan, tidak lain tidak bukan sebabnya nak menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Sedangkan tujuan ini boleh menghilangkan pahala amalan, seperti mana yang Nabi sebut dalam sepotong hadis pada muka surat 131. Kadang-kala kita buat banyak benda kerana manusia. Moga Allah pelihara saya. Moga Allah pelihara kita. Kita belajar ilmu kerana orang lain. Kita bersedekah kerana orang lain. Kita pergi masjid contohnya kerana orang lain. Kita pergi kelas ilmu kerana kawan-kawan, kerana orang lain. Maka sebab itu kalau perasan, kita banyak nak mulakan perkongsian kita dengan perbetulkan balik niat. Moga-moga niat itu diperbetulkan. Moga-moga Allah perbetulkan niat tersebut. Lalu sebab itu Nabi SAW sebut dalam sepotong hadis yang mana ada 3 orang yang mana mula-mula akan dicampakkan ke dalam neraka sebelum manusia lain. Ada 3 orang yang dicampakkan ke dalam neraka sebelum penyembah berhala, sebelum orang syirik. Siapakah 3 orang ini? Inilah 3 orang yang buat amalan bukan kerana Allah. Sabda Nabi SAW terjemahannya, sesungguhnya orang yang mati syahid akan dilemparkan ke dalam api neraka pada hari kiamat. Lalu dia merasa pelik dan berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, bukankah aku telah mati syahid dalam membela agamamu?
Maka pada waktu itu firman Allah, tidak, sebenarnya engkau sanggup untuk mati syahid hanya supaya engkau dikatakan engkau seorang yang berani. Dan manusia telah puji kamu dekat dunia, dia letakkan tugu untuk kamu, kamu seorang yang berani, disebutkan peringatan, diberikan pingat dan sebagainya. Maka sekarang ini dah tak ada lagi apa-apa ganjaran kamu dah dapat dekat dunia. Itu adalah untuk orang yang berani. Sebab itu kata Imam Ghazali, begitulah pula halnya dikatakan kepada orang yang alim, maka dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Dia pun pelik, ya Allah, padahal aku dah mengajar siang dan malam. Aku dah mengajar siang dan malam. Aku dah menuntut ilmu siang dan malam. Moga tak terjadi pada saya. Aku dah mengajar siang malam, ya Allah. Maka Allah berkata, tidak, engkau mengajar bukan kerana aku. Engkau mengajar pada waktu itu supaya manusia panggil kamu, Dini hebat ilmunya, Dini bagus ilmu dia, Dini orang yang hebat ilmu dia, dan manusia telah sebut engkau telah mendapat dekat dunia, maka tempatmu adalah neraka. Al-a'yadzubillah. Moga Allah pelihara dan juga jaga. Begitulah juga orang yang baca Al-Quran dan juga orang yang bersedekah. Lalu ini 3 golongan, yang mati syahid, yang mengajar ilmu agama dan juga belajar, dan yang ketiga orang yang bersedekah. Maka sebab itu kata Imam Ghazali, sentiasa jaga niat buat kerana Allah, itu cara untuk membersihkan sifat riya, bukan buat kerana manusia. Yang ketiga, cara meninggalkan sifat ujub, maksudnya bangga dengan diri. Ujub, takabur dan merasa bangga diri, kata Imam Ghazali, adalah satu penyakit hati yang susah diubati. Susah nak ubat, kata Imam Ghazali. Ujub itu adalah memandang diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran, dalam masa yang sama memandang terhadap orang lain dengan pandangan penghinaan. Dia rasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini masalah, terutamanya pada orang seperti saya, orang ada ilmu. Orang ada ilmu kadang-kala dianggap orang itu jahil, dianggap orang ini sesat, dianggap orang ini teruk, dianggap orang ini begini dan sebagainya. Sangat berbahaya. Lalu kata Imam Ghazali, ujub pada waktu itu penyakit yang susah nak diubati. Kerana penyakit ini ada bahkan kepada orang yang berilmu, bukan sekadar orang biasa. Okey, apakah tanda-tanda? Lalu kita dah kenal ujub itu apa? Pandang diri sendiri dengan pandangan kemuliaan, pandang orang lain dengan pandangan kehinaan. Kata Imam Ghazali rahimahullah, dan tanda yang boleh kita nampak pada lidah orang ujub itu ialah dia akan selalu bercakap, aku begini, seperti perkataan Iblis kepada Allah ketika mana dia tidak mahu sujud kepada Nabi Adam. Lalu bila Allah perintahkan Iblis untuk sujud, apa dia jawab? Maka Iblis menjawab, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam kerana engkau menjadikan aku daripada api dan engkau menjadikan Adam daripada tanah. Lalu daripada ayat ini, kata Imam Ghazali, antara tanda seseorang itu ada ujub, dia asyik bercerita tentang diri dia, dia asyik bercerita tentang keluarga dia, dia asyik bercerita tentang anak dia, dia berasyik cerita tentang dia dan dia dan dia. Bila dia cerita tentang orang lain, dia akan cerita tentang diri dia. Maka itu adalah tanda-tanda. Adapun dalam hati hanya Allah yang tahu. Maka sebab itu, kurangkan bercerita tentang diri, kurangkan bercerita tentang amalan sendiri, kurangkan bercerita tentang apa jua berkaitan tentang keluarga kita. Kerana itu akan membawa kepada ujub, kita akan menganggap kita yang bagus dan pada waktu itu orang lain adalah lebih kurang daripada kita. Ini adalah tanda dia. Apakah tanda dia? Dia banyak bercerita tentang diri dia. Semuanya adalah dirinya. Daripada sudut agama dirinya bagus, sudut dunia dirinya bagus, sudut mendidik anak-anak dirinya bagus, semua dirinya. Itu adalah tanda-tanda ujub, kata Imam Ghazali. Dan alamat yang nampak, ini alamat kedua bagi seseorang yang ujub itu. Alamat maksudnya tanda, bukanlah address tetapi tanda, sign. Maka kata Imam Ghazali bahawa dalam majlis orang ramai, dia sentiasa suka mengangkat dirinya dan menganggap dirinya lebih pandai daripada orang lain, dan dia suka menonjolkan diri di dalam perbincangan dan tidak senang kalau ada orang lain yang menolak pandangan dia. Ini masalah besar.
Ketika mana duduk di hadapan orang ramai, maka pada waktu itu dia nak angkat dirinya. Seolah-olah istilahnya sell, dia nak menjual dirinya. Dia yang paling bagus di hadapan orang ramai. Ketika mana duduk dengan orang ramai, dialah yang paling banyak nak bercakap. Ketika mana duduk di hadapan orang ramai, dia punya pandanganlah mesti diterima. Ketika mana duduk di hadapan orang ramai, semua adalah dia dan hanya dia. Ini memang tanda-tanda. Lalu kalaulah kita ada sifat ini, maka peliharalah diri kita, jagalah diri kita. Kerana ini memang realiti dia. Kita tak boleh nak kata, ini bukan ujub ni, saya memang nak memperjuangkan kebenaran. Kita dah belajar dah banyak cara pada waktu itu untuk membawa kebenaran bagaimana. Dan dia akan merendahkan orang lain, akan menceritakan tentang keburukan orang lain, tentang maksiat orang lain, tetapi dia akan mengangkat dirinya sendiri. Maka kata Imam Ghazali, dan orang yang takabur tidak senang apabila diberi nasihat. Ini alamat yang ketiga. Apakah alamat yang ketiga? Dia takkan terima pandangan. Dia akan anggap dirinya sahaja yang betul. Dia takkan mendengar teguran. Dia takkan mendengar. Bila ditegur sekalipun, dia akan bagi alasan untuk tak nak terima. Ada tembok besar yang dia letak untuk dia tidak menerima pandangan, apatah lagi nasihat dan teguran. Dan orang yang takabur, dia tidak senang apabila diberi nasihat dan kasar bahasanya kalau dia memberi nasihat kepada orang. Ini tanda yang keempat. Tanda yang ketiga, dia tak terima nasihat. Tanda yang keempat, bila dia nak nasihat orang dengan kasar. Kau ni kenapa macam ni? Bukankah dah tegur dia? Apa masalahnya kau macam ni? Engkau tak tahu ke ini masjid? Padahal, adakah perlu cara tegur begitu? Maka pada waktu itu, ini semua bohong je semua ni. Tak ada. Lalu semuanya pada waktu itu cara dia menasihat dengan kasar, seolah-olah dia nak menghina orang yang diberi nasihat. Apatah lagi bila di hadapan khalayak ramai, dia menggunakan alasan nasihat untuk memalukan orang, untuk menjatuhkan maruah orang. Tapi hakikatnya inilah tanda keempat, kata Imam Ghazali. Dia susah nak terima nasihat, tetapi ketika mana dia memberi nasihat dengan kasar. Kata Imam Ghazali, maka siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka orang itu bersifat takabur. Dan sebaiknya, hendaklah dia mengetahui bahawa orang yang sebenarnya baik itu adalah orang yang baik di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Dan masalah ini tidak ada siapa yang mengetahuinya, kerana ianya tertakluk kepada khatimah. Lalu apa kata Imam Ghazali? Kenapa kita nak pandang rendah pada orang lain? Walaupun sekarang ni orang tu tengah buat maksiat. Sekarang ini orang itu lebih buruk daripada kita. Sekarang ini orang itu lebih jahat daripada kita. Tapi Imam Ghazali kata, manusia itu dilihat daripada khatimah dia, penghujung dia. Kalaulah sebelum dia meninggal dunia, dia bertaubat daripada segala maksiat dia, maka dah tak ada apa-apa maksiat pada dirinya. Lalu orang tu boleh jadi lebih baik daripada kita ketika mana dia meninggal dunia. Lalu sebab itu kata Imam Ghazali, jangan menghina orang, memburukkan orang, memandang rendah pada orang, sebab pengakhiran itu adalah keutamaan. Kadang-kadang banyak orang seumur hidupnya dia tidaklah baik, tetapi bila nak meninggal dunia, dia sempat bertaubat, dia sempat berubah. Demi Allah, orang itu adalah lebih baik daripada saya dan kita. Lalu sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullah, kerana tak ada siapa yang mengetahui pengakhiran manusia, kerana pengakhiran manusia itu ditentukan berdasarkan khatimah dia sebelum meninggal dunia. Maka i'tiqad maksudnya kepercayaan di dalam hatimu bahawa engkau lebih baik daripada orang lain, itu tanda jahilnya kamu. Sepatutnya, kata Imam Ghazali, janganlah engkau melihat kepada seseorang kecuali engkau melihat bahawa dia adalah lebih baik di sisi Allah daripada kamu. Ini cara ubat dia. Apakah cara ubat dia? Kita mesti nampak orang lain lebih baik daripada kita, walaupun pada waktu itu dia sedang melakukan maksiat. Lalu itulah juga bila kita anggap orang tu lebih baik daripada kita, barulah bila kita tegur dia dengan hikmah, barulah kita tegur dia dengan kasih sayang.
Kalau tidak, kita akan tegur dia dengan kasar. Kita akan panggil dia ahli neraka. Kita akan panggil dia orang yang sesat. Kita akan panggil dia orang yang dilaknat. Kita akan panggil dia dengan panggilan yang teruk. Bahkan kita nak tegur dia sekali, lepas tu dah tak nak tegur. Sebab kita dah menghukum dia, dah judge dia sebagai orang yang takkan berubah. Maka sebab itu kata Imam Ghazali, ubat dia sentiasa anggap orang lain lebih baik daripada diri kita. Ini ubat untuk bersihkan ujub. Kata Imam Ghazali, kenapa? Macam mana kita nak nampak orang lain lebih baik? Dengan pada waktu itu engkau menganggap dia pasti ada beberapa kelebihan pada dirimu. Maka jika engkau melihat orang lebih muda daripadamu, maka engkau berkata, anak muda ini belum pernah lagi membuat maksiat kepada Allah, sedangkan aku sudah banyak berbuat maksiat. Maka tidak ada keraguan dia lebih baik daripadaku. Ini cara untuk kita pandang positif pada orang. Dan apabila engkau melihat orang yang lebih tua, maka pada waktu itu berkata, orang tua ini telah lama menyembah Allah lebih dahulu daripadaku, maka tidak ragu lagi dia lebih baik daripadaku. Apabila engkau melihat orang alim, maka hendaklah engkau berkata, orang alim ini telah dikurniakan kepadanya bermacam-macam pemberian yang Allah tak berikan kepadaku, dan dia pasti telah sampai kepada kedudukan yang aku tak mampu sampai, dan dia pasti mengetahui perkara yang aku tidak tahu, maka betapa aku boleh sama dengan dia. Lalu kita takkan bersangka buruk dengan orang yang berilmu. Dan apabila engkau melihat orang yang jahil, maka hendaklah engkau berkata, orang jahil ini buat maksiat kepada Allah dalam keadaan dia tak tahu. Tetapi aku bila buat maksiat, aku buat dalam keadaan aku tahu. Maka Allah pasti akan berhujah ke atas diriku, dan aku pun tak tahu bagaimana pengakhiran aku dan bagaimana pengakhiran dia. Dan apabila engkau melihat orang kafir, maka hendaklah engkau berkata, aku belum tahu lagi, boleh jadi satu hari nanti dia masuk Islam, dan pengakhiran dia adalah husnul khatimah, dan dengan sebab dia masuk Islam, maka Allah ampunkan semua dosa-dosanya seperti mana keluarnya sehelai rambut daripada adunan roti. Sedangkan aku, wal'iyadzubillah, moga Allah pelihara, boleh jadi berubah menjadi sesat setelah mendapat petunjuk, maka aku pula boleh menjadi kafir, dan kehidupanku pula akan berakhir dengan su'ul khatimah. Maka pada hari kiamat, orang kafir ini nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah cintai, sedangkan aku akan disiksa dalam api. Maka ini cara Imam Ghazali ajar kita tarbiyah diri kita. Tengok sesiapa pun, anggap orang itu lebih baik daripada kita. Cari alasan untuk anggap orang lain lebih baik daripada kita. Kalau tidak, dengan mudah ujub datang. Dengan mudah kita akan anggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Kata Imam Ghazali pada penghujung muka surat 133, dan sifat takabur tidak akan keluar daripada hatimu kecuali jika engkau mengetahui bahawa orang yang sebenar-benarnya mulia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Itu dia. Lalu, macam mana nak bersihkan? Sentiasa ingat Allah, orang yang mulia adalah orang yang Allah tentukan mulia. Dan bagaimanakah seseorang itu mulia di sisi Allah? Kita tak boleh nak tahu kecuali bila orang tu dah mati. Sebab itu kata Imam Ghazali, dan mulianya di sisi Allah hanya tertakluk kepada khatimah, kesudahan daripada kehidupan. Sedangkan perkara ini masih belum dapat diyakinkan. Walaupun ya sekarang ni kita beribadah, orang tu buat maksiat, tapi jangan pula kita anggap diri kita lebih baik daripada dia. Lalu bila kita cara menegur, Masya Allah, kita naikkan diri kita, kita jatuhkan dia. Ini adalah masalah yang banyak pada orang awam, apatah lagi pada orang berilmu. Seorang berilmu menjatuhkan orang berilmu yang lain. Seorang ini menjatuhkan orang lain. Maka pada waktu itu, lebih baik kita tak bercakap tentang manusia. Tak bercakap. Kalaulah kita benar-benar nak tegur, kita berhadapan dengan dia, jumpa dia, dan pada waktu itu tegur semata-mata kerana Allah, dalam keadaan tak ada yang melihat, tak ada yang pada waktu itu judge. Tetapi bila tegur secara terbuka, tegur pada waktu itu di media sosial, pada waktu itu kita mengangkat diri kita lebih baik daripada orang tersebut, hakikatnya itulah ujub walaupun kita menafikan. Hakikatnya itulah takabur walaupun kita menidakkan. Dan kena ingat,
Orang yang benar-benar mulia adalah mulia di sisi Allah, dan orang yang benar-benar mulia di sisi Allah kita hanya boleh tahu bila dah meninggal dunia kelak. Kata Imam Ghazali, sedangkan perkara ini masih belum dapat diyakinkan, maka jika engkau berfikir demikian, nescaya hatimu sentiasa akan takut dengan khatimah, penghujung, sehingga engkau tidak berani membesarkan diri. Lalu kalaulah kita faham itu, barulah pada waktu itu kita akan risaukan diri kita. Sebab kita pun tak tahu penghujung kita macam mana. Tak tahu. Saya pun tak tahu penghujung kita bagaimana. Mungkin Allah terima amalan yang tak seberapa, dan mungkin Allah tolak kerana saya buat kerana manusia. Mungkin Allah tolak semua yang saya ajar ni, semua yang saya buat ni mungkin Allah tolak. Allah berhak untuk buat apa yang Allah kehendak, sebab Allah lebih tahu tentang hati kita. Allah lebih tahu tentang hati kita. Lalu kata Imam Ghazali, maka engkau takkan berani membesarkan diri, dan engkau terpaksa membuat andaian terhadap orang lain. Lalu kita tak akan berani nak membuat andaian terhadap orang lain. Walaupun sekarang ini engkau yakin dan engkau beriman kepada Allah. Sekarang ni memang kita nampak baik. Masya Allah, Ramadan ni kita bagus. Ramadan ini kita sangat bagus. Masya Allah. Sekarang ini. Tapi kata Imam Ghazali, walaupun engkau sekarang ini berada pada keadaan yang baik, namun keadaan sekarang ini tidak menghalang kemungkinan berlakunya perubahan pada pendirianmu pada suatu masa akan datang. Tak ada siapa yang tahu tentang mustaqbil masa depan. Boleh jadi nanti masa depan saya adalah orang yang tak baik. Moga Allah pelihara. Al-a'yadzubillah. Moga mungkin bila ketika mana pada waktu itu dunia datang mencurah-curah, saya menjadi orang yang berbeza. Mungkin pada waktu itu saya menjadi orang yang teruk. Al-a'yadzubillah. Lalu sebab itu kata Imam Ghazali, sekarang bukanlah penentuan untuk masa akan datang. Lalu kenapa bila kita nampak orang tu teruk, kita pada waktu itu menghukum dia? Kita nampak orang tu maksiat, kita hukum dia. Kita nampak orang itu jauh daripada Allah, kita menghukum dia. Mana tahu dia lebih tinggi syurganya kedudukan daripada kita. Mana tahu bila dia bertaubat, Allah ampunkan semua dosa dia. Kata Imam Ghazali, namun keadaan sekarang tidak menjadi penghalang kemungkinan berlakunya perubahan pada pendirianmu pada suatu masa akan datang, kerana Allah berkuasa merubah-rubah hati manusia. Muqallibal qulub. Allah mengubah-ubah hati manusia, dan Allah dapat memberi hidayah kepada siapa yang Allah mahu, dan Allah berkuasa pula menyesatkan kepada sesiapa yang Allah mahu. Sangat banyak hadis-hadis yang berkenaan dengan celaan terhadap sifat hasad, takabur, riya dan ujub, tetapi rasanya cukuplah bagimu sebuah hadis yang telah menghimpunkan segala maksud yang berkenaan daripada sifat-sifat yang tiga tadi, di mana Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu meriwayatkan di dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad beliau daripada seseorang lelaki yang bernama Khalid bin Ma'dan. Lalu Khalid bin Ma'dan berjumpa dengan sahabat Nabi Muaz bin Jabal. Wahai Muaz, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar daripada Nabi SAW. Berkata perawi hadis tersebut, iaitu Khalid bin Ma'dan. Lalu Muaz menangis. Muaz menangis, sahabat Nabi. Sehingga aku sangka dia tidak dapat berhenti menangis. Punya teruk dia menangis, Muaz bin Jabal. Akhirnya Muaz berhenti daripada menangis. Lalu dia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, wahai Muaz, sebenarnya aku mahu menceritakan kepada kamu sebuah hadis. Jikalau engkau mampu memeliharanya, mengamalkan dia, mengingatinya, pasti akan memberi manfaat akan dikau di sisi Allah. Tetapi jika engkau mensia-siakannya dan tidak memeliharanya, maka akan terputuslah hujahmu di hadapan Allah. Kamu tak akan boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah di padang mahsyar. Muka surat 135 kepada sahabat-sahabat yang ada kitab. Wahai Muaz, Nabi memberikan peringatan. Sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 malaikat sebelum daripada penciptaan langit dan bumi. Kemudian lalu Allah menentukan pada setiap langit seorang malaikat daripada mereka untuk menjaga pintu langit. Ada 7 malaikat yang menjaga setiap pintu langit. Lalu naiklah malaikat hafazah, maksudnya malaikat yang mencatat amalan kita, apa jua amalan yang kita buat. Maka malaikat
Okey Aisyah. Lalu malaikat pencatat amalan membawa amalan seseorang hamba yang dilakukannya daripada pagi sampai ke petang. Yang ni kita penat ni, kita dah sangka kita buat baik, lalu kita pun buat amalan. Amalan tersebut mempunyai cahaya bagaikan cahaya matahari. Punya bagus amalan dia, punya baik amalan dia. Dia apa contohnya? Dia mengajar daripada pagi, mengajar, sedekah, tolong orang. Dia buat semua. Sampaikan amalan itu begitu hebat umpama cahaya matahari dalam hadis ini. Maka malaikat pencatat amalan, malaikat hafazah, membawa amalan hamba itu dan menganggap bahawa amalan itu baik dan sangat banyak. Apabila tiba sampai ke malaikat langit pertama, maka malaikat penjaga langit pertama berkata kepada malaikat hafazah, balik dan campakkan amalan ini ke muka orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat penjaga ghibah, maksudnya mengumpat. Allah telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang mengumpat orang lain agar melintasi aku untuk terus naik ke atas. Lalu kerana dia tak jaga lidah dia, amalannya dicampakkan balik, maksudnya amalannya tidak diterima. Kemudian datang pula malaikat hafazah membawa amalan hamba yang lain. Semua menyangka bahawa amalan itu sangat baik dan sangat banyak. Malaikat hafazah itu berhasil melintasi langit pertama kerana orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa mengumpat orang, sehingga mereka sampai ke langit yang kedua. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kedua kepada malaikat hafazah, malaikat pencatat amalan, berhenti kamu di sini dan campakkan balik amalan ini ke muka orang yang melakukannya, kerana dia mengkehendaki dengan amalan dia untuk mendapat keuntungan dunia. Dia mahu pada waktu itu nak buat urusan dunia sahaja, maka pulangkan balik amalan. Allah telah perintahkan aku untuk jaga pintu langit kedua, lalu amalan orang yang buat kerana dunia, yang mana dia bukan kerana Allah, untuk tak lepas daripada langit ini. Maka pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka pada waktu itu amalan orang kedua ini tertolak. Kemudian naik pula malaikat hafazah perenggan yang seterusnya, membawa amalan seseorang hamba yang penuh dengan cahaya daripada sedekah dia, sembahyangnya, puasanya. Maka malaikat hafazah merasa hairan melihat keindahan amalan tersebut, sebab amalan berbentuk cahaya. Maka dia membawa amalan ini melintasi langit pertama kedua. Namun bila sampai ke pintu langit yang ketiga, berkatalah malaikat penjaga langit ketiga ini kepada malaikat hafazah, berhenti, pulangkan balik, campak balik amalan ini kepada orang yang mengerjakannya. Akulah malaikat yang menjaga pintu, yang mana tak akan melepaskan orang yang beramal dengan takabur, yang sombong. Lalu orang yang buat dengan sombong takkan boleh lepas pintu aku. Dan orang ini suka membesarkan dirinya, maka tertolak di sisi langit yang ketiga. Begitu juga pada langit yang keempat, yang mana pada waktu itu adalah orang yang mana pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang ada ujub dalam amalan dia, ada ujub. Kemudian langit yang kelima adalah orang yang mana pada waktu itu, orang yang mana, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada dengki. Langit yang kelima kalau kita tengok adalah orang yang ada dengki. Lalu walaupun dia buat macam-macam amalan, tetapi kerana dia dengki, maka amalan dia akan sangkut pada malaikat yang menjaga akan pintu langit dan tak membenarkan amalan yang ada dengki. Sehingga kan ketika mana ada amalan yang dah lepas langit pertama sampai langit yang kelima, namun pada langit yang keenam dia tak lepas. Kenapa? Sebab pada langit yang keenam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, langit yang keenam adalah orang yang mana dia langsung tak pedulikan tentang orang lain. Bila orang lain kena uji dengan musibah, dia hanya fikirkan ibadahnya sahaja, dirinya sahaja. Dia langsung tidak fikirkan kepada hamba-hamba Allah yang lain, makhluk Allah yang lain. Itu juga menjadikan amalan dia tertolak. Muka surat 138. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Amalan itu sangat banyak, terdiri daripada sembahyang, puasa, nafkah, jihad dan wara'. Baginya bunyi, maksudnya bunyi zikir,
seperti bunyi lebah, dan baginya cahaya seperti cahaya matahari. Bahkan naiklah bersama dengan amalan ini 3,000 malaikat. Mereka berhasil membawa amalan ini sampai ke langit ketujuh. Tetapi di langit ketujuh amalan ini kena tahan. Maka pada waktu itu berkatalah malaikat di langit ketujuh, berhenti kamu di sini, pulangkan dan lemparkan amalan ini kepada muka orang yang mengerjakannya. Bahkan pukulkan pula ke seluruh anggota badannya, tutupkan ke atas hatinya. Akulah malaikat zikir. Zikir di sini bermakna mencari sebutan baik. Lalu orang ini beramal bukan kerana Allah. Dia bertujuan supaya orang mencerita-cerita kebaikan dia, orang memujinya. Maka aku ditugaskan oleh Allah untuk menghalang amalan seperti ini sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa dia buat adalah kerana manusia. Dia mengajar fiqh, mengajar ilmu agama supaya masyhur namanya di merata tempat. Allah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan yang riak ini melintasi aku, kerana setiap amalan yang tidak ikhlas adalah riak dan Allah tidak akan menerima amalan yang riak. Bahkan kita nampak kalau dalam hadis ini ada amalan yang malaikat semua lepas. Tetapi di hadapan Allah kita boleh nampak pada muka surat 139, malaikat sangka semua amalan ni dah semata-mata kerana Allah. Maka pada muka surat 139 kita boleh nampak Allah akan berfirman bila akhirnya amalan itu melepasi semua malaikat dan tiba di hadapan Allah. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hamba-Ku ini, dan sebenarnya akulah yang lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Sebenarnya dia tidak mengkehendaki akan aku dengan amalan tersebut. Dia hanya mengkehendaki sesuatu yang selain daripadaku. Oleh kerana itu, maka aku turunkan ke atasnya akan laknatku. Daripada sini apa yang kita belajar? Malaikat pun tidak tahu tentang ikhlas. Malaikat. Sebab itu ikhlas adalah rahsia daripada rahsia-rahsia Allah. Kadangkala amalan itu dah dinampak sangat baik, tetapi jauh di lubuk hati pada waktu itu kita masih lagi buat bukan kerana Allah. Maka pada waktu itu ketika mana Allah melaknat orang ini, maka malaikat pun berkata ke atasnya, laknatmu ya Allah dan juga laknat kami. Lalu melaknat akan dia oleh 7 petala langit dan seisinya. Mendengar sabdaan Nabi SAW ini, lalu Muaz menangis seraya berkata, engkau adalah Rasulullah sedangkan aku adalah sekadar Muaz hamba Allah, maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera? Maka sabda Nabi SAW, wahai Muaz, hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Ikut cara Nabi, ikut sunnah Nabi. Wahai Muaz, jaga lidahmu baik-baik daripada mencela saudaramu yang membaca Al-Quran. Maksudnya golongan berilmu. Dan pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka. Dan jangan engkau menganggap dirimu suci bersih dan jangan pula engkau mencela orang lain. Dan jangan engkau memuji dirimu di hadapan mereka dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan agama. Dan jangan engkau menyombongkan diri di dalam majlis orang ramai. Nanti orang ramai akan takut kepadamu kerana kejahatanmu. Dan jangan engkau berbisik kepada seseorang sedangkan ada lagi orang lain di sisimu. Dan jangan engkau membesarkan dirimu, maka akan terputus darimu segala kebaikan di dunia dan akhirat. Dan jangan engkau carikan akan manusia, maksudnya memecah belahkan persatuan manusia, maka akan dikau anjing-anjing api neraka pada hari kiamat kelak. Firman Allah, wan nasyitati nashta, demi yang mencari-cari akan manusia. Apakah engkau telah mula faham wahai Muaz? Siapakah yang akan mencari-cari itu? Muaz bertanya, ya Rasulullah, siapakah sebenarnya mereka? Lalu Nabi SAW menjawab, itulah anjing-anjing garang di dalam api neraka yang akan mencarikan daging sehingga sampai ke tulang. Maka Muaz bertanya lagi, ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan? Itu tersangat berat wahai Rasulullah. Dan siapakah yang akan selamat daripada siksaan seperti itu? Maka Nabi SAW menjawab, sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah.
Kemudian Khalid bin Ma'dan berkata, maka aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak membaca Al-Quran daripada Muaz kerana beliau faham terhadap hadis yang besar ini. Hadis ini adalah hadis riwayat Abdullah bin Mubarak dan juga riwayat Imam Al-Jauzi dalam kitab beliau. Lalu inilah yang kita nampak daripada teguran-teguran Nabi SAW ini. Sebab itu kata Imam Ghazali, maka hendaklah engkau renung baik-baik perkara yang terkandung di dalam hadis ini. Wahai orang yang gemar kepada ilmu. Kadang-kala kita bila lagi belajar, kita lagi pandang hina pada orang lain. Kita lagi merendah-rendahkan orang lain. Dan ketahuilah bahawa sebesar-besar sebab yang dapat pada waktu itu mengukuhkan perangai yang jahat di dalam hati manusia adalah belajar ilmu dengan tujuan hendak menunjuk-nunjukkan diri. Itu adalah kejahatan yang sangat besar. Dan sebab itulah sabda Nabi SAW yang ini insya-Allah kita akan sambung esok insya-Allah. Lalu esok kita cuba untuk habiskan, namun kita tak akan dapat baca semua. Ada lebih kurang 40 muka surat. Kita akan ambilkan poin-poin penting insya-Allah. Kita akan cuba khatamkan esok. Lalu moga-moga buku ni menjadi pengajaran untuk saya dan juga untuk setiap daripada kita. Moga-moga mutiara tulisan Imam Ghazali ini dapat kita bawa dalam kehidupan kita. Kita belajar ini bukanlah pada waktu itu kita nak menjadi lebih takut dalam beribadah, tidak. Tetapi sebenarnya untuk memberikan kita perhatian untuk kita perbaiki diri kita. Dan bukan pada waktu itu ada sifat tiga ini, hasad, kemudian ujub dan bahkan riak. Moga-moga Allah beri kekuatan kepada setiap daripada kita. Terima kasih kepada sahabat yang bersama. Dan insya-Allah esok kita khatamkan. Tapi kita tak baca semua, kita ambil poin-poin yang penting. Moga-moga bermanfaat, moga-moga ada kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Ummah Aziz. Dan kepada yang kali pertama join, maka mohon jasa baik untuk bantu share dan kongsikan. Dan kalau ada yang nak membuat pembelian buku ini sebagai rujukan, maka masih lagi ada beberapa nuskhah. Boleh tekan link yang ada di ruang komen ataupun boleh message terus kepada nombor Vitalbook 013 30 32 317. Kita jumpa lagi.